Kita terus saja ketika ini bersama dengan Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri yang merupakan Pengarah Besar International Fatwa dan Halal Center atau IFAH dari USIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Doktor, berkali-kali kita menyatakan mungkin ada dalam kalangan kita mempunyai keraguan berkaitan dengan vaksin dan juga kesannya, tetapi ini adalah kata kuncinya ikhtiar kita bagi melawan pandemik COVID-19. Untuk perkara yang berlangsung hari ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama, bagaimana Doktor melihat kepada perkembangannya dan untuk memastikan kita sama-sama benar-benar faham berkaitan dengan suntikan COVID-19 ini, Doktor? Baik, terima kasih kepada saudara Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita menjawab persoalan ini, saya suka ingin memetik satu kaedah fiqh yang menyatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, iaitu tindakan ataupun apa-apa polisi pihak kerajaan perlulah dan wajib untuk memastikan kebajikan dan kepentingan rakyat. Dan maslahah ini adalah satu kepentingan dan kebajikan yang amat ditekankan oleh syariat Islam kita. Dan dalam tempoh hampir setahun ini ataupun setahun lebih ini, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Kita dapati bahawa usaha pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, antara agensi ataupun kementerian yang terlibat secara langsung, amat-amat kita lihat memastikan bahawa kesihatan rakyat akan dijaga. Dan ini seperti mana yang telah disebut oleh Menteri Hal Ehwal Agama, bahawa ikhtiar ini memang menepati salah satu konsep yang terdapat dalam maqasid syariah, iaitu hifzun nafsi, menjaga nyawa. Jadi bagi saya, kita melihat sebarang kebimbangan daripada pihak masyarakat yang pada kita mereka menerima maklumat-maklumat yang tidak sahih, yang tidak benar, diambil daripada rujukan-rujukan yang tidak berautoriti, sedikit sebanyak akan memberi kesan sebenarnya. Tetapi apa yang kita boleh lihat di sini, antara hujah yang digunakan ialah bilangan ataupun peratus kematian akibat COVID-19. Contohnya, kita telah mencecah lebih kurang 1,076 kematian setakat kemarin, dengan peratus lebih kurang 0.37%. Dan ini dilihat dan dikatakan bahawa ia adalah satu peratus yang amat sedikit jika dikomparekan dan dibandingkan dengan jumlah pesakit ataupun mereka yang dijangkiti COVID-19. Okey, atas dasar itu mereka mempertikaikan dan menyatakan bahawa kita tidak perlu kalut-kalut untuk mengambil langkah yang proaktif untuk istilahnya melawan COVID-19 ini. Tetapi dengan angka itu, mereka beranggapan bahawa COVID-19 ini adalah ciptaan, mainan, hanya kita panggil olok-olok. Tetapi yang ajaibnya, dengan peratus yang kecil, yang kita kata ada kesan sampingan dalam vaksin itu, mereka tidak mahu menerima peratus itu, sebab kita faham dan pakar-pakar kesihatan kita pun telah menjelaskan bahawa sebenarnya vaksin untuk melawan ataupun mencegah COVID-19 ini adalah selamat pada dasarnya, pada umumnya, namun adalah insiden-insiden kecil yang kita tidak nafikan akan berlaku. Tetapi ini sebenarnya adalah peratus yang kecil. Jadi bagi saya, sekiranya kita menggunakan hujah peratus dalam menolak COVID-19 itu, maka jumlah peratus yang kecil itu juga sepatutnya diambil kira oleh mereka yang menolak vaksin. Jadi pada keseluruhannya, kita melihat tindakan pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mencegah ataupun melawan COVID-19 ini adalah satu ikhtiar dan satu usaha yang memang menepati maqasid syariah. Dan juga Doktor, kita nak bercakap berkaitan dengan mudarat. Mudarat pertama adalah kerisauan penerima vaksin
ketika vaksin itu disuntik selepas itu, dan juga apa kesan dan juga impak yang terkena kepada mereka. Yang kedua adalah mudarat jika tidak mengambil vaksin, kebarangkalan terkena COVID-19 semakin besar. Jadi melihat kepada pertimbangan mudarat kedua-dua ini, bagaimana untuk kita memahami mudarat yang lebih utama untuk kita lihat dan juga kita fahami? Ya, kita melihat dalam neraca ataupun timbangan qawaid fiqh yang kita belajar dalam ilmu syariah, di mana apabila berlaku kemudaratan ataupun dalam istilah bahasa Arab kita panggil mafsadah, iaitu kemudaratan ataupun keburukan dalam kehidupan kita dan apa tindakan kita, memang akan ada dua sisi, kan, iaitu sisi mafsadah yang kecil dan sisi mafsadah yang besar. Jadi ini memang tidak boleh elak dalam semua kehidupan kita, termasuklah dalam vaksin. Okey. Jadi dalam pertembungan ini, bagaimana syariat Islam melalui fiqh Islam kita ini memberi satu solusi kepada kita untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apabila berlaku dua pertembungan ini, iaitu mafsadah kecil dan juga mafsadah besar, maka kita kena raikan mafsadah besar itu dengan mengambil pakai ataupun dengan mengamalkan mafsadah yang lebih kecil, kan. Jadi contohnya dalam isu vaksin ini, kita nak menjaga kemaslahatan masyarakat yang lebih ramai. Walaupun ada segelintir masyarakat kita yang enggan menerima program vaksinasi ini, kan, mereka adalah kelompok yang kecil. Sebab tujuan vaksin ini ialah untuk mewujudkan satu pertahanan awam kesihatan untuk memastikan bahawa kesihatan rakyat tidak terjejas akibat COVID-19 ini. Okay, jadi kita mengamalkan ataupun mengambil langkah vaksin ini memberi satu pertahanan kesihatan awam kepada masyarakat kita. Jadi kalau ada segelintir yang tidak mahu, kalau kita nak raikan segelintir kecil ini, akan menyebabkan kita memperjudikan nasib kesihatan masyarakat kita yang lebih besar. Dan untuk makluman Saudara Ehsan, saya sendiri ada melakukan satu soal selidik ataupun survey di kalangan masyarakat Islam kita, di mana kita mendapat respon daripada 1,745 responden berkenaan dengan pengetahuan dan penerimaan masyarakat Islam terhadap vaksin Pfizer khususnya. Daripada situ, lebih kurang antara 300 hingga 400 memang mereka menolak, kan. Jadi sebenarnya jumlah ini tidak kecil sebenarnya, kan. Kalau kita biarkan tanpa penerangan yang berterusan daripada pihak kementerian, pihak kerajaan, maka jumlah ini mungkin akan bertambah. Jadi sebab itulah kita menasihatkan rakyat kita, khususnya yang beragama Islam, dari segi hukum hakam fiqhnya ia amat jelas. Telah pun diputuskan oleh Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan dan disokong oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri, kan. Dan dari segi kesihatan, sekiranya terdapat kebimbangan, kegusaran, ketakutan terhadap kesan sampingan itu, kita sebenarnya mempunyai kepakaran perubatan yang insya-Allah pihak kerajaan tidak akan lepas tangan sekiranya berlaku apa-apa komplikasi. Dan juga Prof, mungkin dalam tempoh 2 minit ini, 2 minit yang terakhir ini, apa yang Prof harapkan dan juga nak lihat selepas ini, selepas berjayanya kita dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di peringkat fasa pertama ini, Doktor? Baik. Seperti mana yang tadi kita katakan bahawa harapan kita sebenarnya ialah masyarakat awam di luar sana tidak terpengaruh dengan dakwah-dakwah daripada sumber yang tidak berautoriti, kan? Dan sepatutnya kita memberi kepercayaan penuh kepada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kesihatan awam masyarakat kita di Malaysia ini insya-Allah akan terpelihara daripada malapetaka pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, Pengarah Besar International Fatwa dan Halal Center USIM, atas penerangan dan juga diskusi itu tadi. Terima kasih Prof.